Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar di sana? Hari ini video spontan yang Abah Din buat untuk dikongsikan dengan anak pelajar di sana dan juga rakan guru. Kebetulan kami bersua dari 3 penjuru yang berbeza. Abah Din dari Kota Baru Kelantan, Cikgu Zurina daripada Alus Tak Kedah. Wah. Cikgu Asma dari Johor. Okey, jadi sebenarnya kami ni bersama dalam melaksanakan satu tugas yang sama. Jadi tugas itu biarlah rahsia. Okey, hari ni kita nak sembang sikit lah berkaitan dengan tajuk-tajuk popular ataupun yang boleh kita berikan perhatian untuk SPM 2020. Sebabnya tahun ni SPM kita 2021 kan. 6 Januari 2021 itulah tanggal keramat untuk anak-anak calon SPM 2020. Okey. Tapi Cik Din kejap nak menyela. Sila. Ini best ni. Yang lebih tepat kita tunggu SPM ulangan dahulu. Minggu ni Ya. Baru kita boleh kecilkan betul-betul. Betul. Apa yang kami cakap ni berdasarkan daripada analisis yang kami buat sebelum paper Jun ataupun sekarang ni dah bulan Ogos tu. Okey. Jadi Kak Nah, agak-agak kita lah dalam bahasa Melayu kertas 1 ni, perhatian yang tema yang kita boleh letakkan beberapa tema untuk perhatian kita bersama. Antaranya Kak Nah, Kertas 1 tu kan? Kertas 1 lah. Kertas larangan ni saya tak buat mana sangat. Kak Nah ni dia nak cakap dia macam simpan-simpan. Tak. Rasa dia lebih fokus kepada keterangan kertas Kak Nah cakap kertas 2 lah. Ya, kena kertas kita bagi Asma pula. Apa yang Asma pun alas dekat apa yang saya belajar. Yang terkeluar mimpi. Okey, kalau kita tengok tema buku teks lah, ada tempat lima kebanyakan yang belum keluar tu tentang macam kejiranan. Kan. Buku tu tema tu tak keluar lagi kan. Sebab itu dalam buku teks kan ada. Ya, tema-tema tu tak keluar lagi. Lepas tu tentang permainan tradisional, sebuah warisan tu. Kalau kita nak kaitkan dengan isu sekarang ni, coronavirus, tajuk apa yang boleh agak-agak? Kesihatan lah. Kesihatan. Kebersihan. Mungkin gaya 3K. bersihat, 3K tu kena beri perhatian tu. Sebab kita kena lihat juga dengan keadaan semasa. Bila berkaitan isu kesihatan, kita boleh kaitkan. Dan satulah saya nak, mungkin saya sendiri rasa isu yang bertema 3 dimensi negara tu, yang saya lihat sekarang ni yang macam orang dah lupa, tapi mungkin boleh jadi perhatian juga tentang buruh asing. Datangan buruh asing. Sebab saya nampak ada beberapa tentang kesan buruh asing tu. Jadi harapnya kita cuba berikan perhatian pada beberapa tajuk. Kita ulang balik tadi, iaitu kejiranan, gaya hidup sihat, rumah terbuka, buruh asing, dan yang lain itu kita akan susulilah. Sebenarnya ini adalah analisis berdasarkan apa yang dah lama tak keluar dan berdasarkan buku teks. Dan okey, itu untuk kertas 1. Yang pentingnya elemen-elemen cemerlang tu kena ada lah. Kalau abang pesanan tu kita akan ingat 7 bintang tu, isi mestilah tepat, huraian mestilah jelas. Bila huraian tu biasa kita sentuh PLK. PLK, punca, langkah, kesan. Kalau ada huraian tu memang mantap. Kemudian kita kena ada contoh yang jelas. Tengok tadi Ida kata kan, contoh kena tepat, kena jelas, dan juga penegasan. Dan 3 aksesori. Kau nampak cincin aku, ni aksesori. Aksesori yang ada, kalau Abang Din sebut ubi. Kalau Kak Ina dengan kita kata peribahasa tu lah. Ungkapan bahasa indah. Tapi Asma nak kata ungkapan menari. Boleh ke masuk bahasa Jawa? Tak boleh. Orang Johor kan Jawa. Okey, jadi ungkapan bahasa indah diksi tu. Pemilihan diksi. Diksi. Jadi ungkapan bahasa indah ni sangat penting untuk menunjukkan kematangan dan kegramatisan. Bagaimana penulis pelajar itu menulis. Kemudian saya juga letakkan penggunaan penanda wacana yang menarik. Ini kan budak-budak buat karangan nak dapat iklan ni, kita cakap nak dapat iklan. Asyik isi kedua je, selain itu yang sama. Jadi bila yang sama, satu kelas buat yang sama. Jadi susah nak bagi arah yang tinggi. Jadi kalau abang biasa kita tak beralih pada perspektif yang seterusnya. Kita ambil yang mudah-mudah, jangan melampau sangat. Jangan dari penjuru-penjuru itu semua, itu mungkin terlalu melampau. Okey, kemudian yang akhir sekali, aksesori yang ketiga, iaitu kosa kata aras tinggi. Ini menunjukkan calon itu cemerlang sebab dia banyak kaya kosa kata. Contohlah obligasi. Sebut obligasi, budak-budak tahu itu adalah tanggungjawab
jawab ataupun peranan. Prakarsa usaha atau langkah. Jadi apa ni, sinergi kerja sama. Jadi kita orang jadi apabila kita menanda, maka kita akan melihat pelajar ini mempunyai kosakata aras tinggi dan tahap dia punya pemikiran lebih matang. Bacaan luas. Yes, bacaan luas. Dengar tu orang lama cakap bacaan luas. Sebab kat Nina ni biasa dah makan apa ni, buah pau, mempelam harum apa? Harum manis. Bukan harum sedang malam Buah pau. Okey, itu dia 7 bintang dalam tulisan kertas 1. Okey, sekarang kita tengok intai kertas 2. Kertas 2, pertama ni rumusan. Kita bagilah kepada sibuk tu, dia siap bahan tu nak kena hantar tu. Okey, kalau rumusan ni yang paling penting yang pelajar buat silapnya di bahagian pendaluan. Yes, itulah. Dia orang guna yang mana ni biasa? Biasa bagi pendaluan tu satu je. Dia guna yang kaedah satu. Dia kaedah satu lah tu. Dia terlupa nak tukar. Jadi satu tukar salah, itulah biasa. Wajib tukar betul. Hafal sinonim tu kena hafal. Tak tukar kosong kan? Tak tukar Tak kosong. tukar kosong. Bila kosong bukan 2 markah saja, 3 markah bahasa sekali. Allah. Dah rugi 3 markah. Dengar tu pesan ni. Pesan-pesan Makcik Kiah ni. Makcik Kiah ni. Makcik Kiah kalau pesan-pesan sungguh. Okey, kemudian yang lain tu isi tersurat kita ada 6, isi tersurat 2 dan penutup. Kalau penutup pula abadi nak sebelum tu isi tersurat. Isi tersurat kita jangan ambil contoh dengan huraian. Ingat anak-anak, jangan ambil contoh dan huraian dan mesti ada Jangan ambil subjek. dada petikan. Isi Kena tersirat fikir. tu. Isi tersirat. Isi tersirat jangan ambil daripada ni luar minda sendiri. Okey, baiklah. Okey, dan kalau penutup, kalau abadi ingat 5 jari. Bisa 6 jari pun boleh. 6 jari pun boleh. Yang penting kena kalau abadi 5 jari, kesimpulannya siapa, buat apa, agar atau supaya, dan perkara positif. Perkara positif ni mesti kena tema. Kalau tema kesihatan bukan tema. Jangan kita agar wangsa negara tu capai, tak kena. Kalau Asman 6 jari apa? Menarik tu 6 jari, 6 jari. Lebih saja. Satu tu sebenarnya yang kedua tu pihak. Siapalah. Yang ketiga tu contohnya Buat apa? Suruh pihak Suruh pihak perlulah. Tambah Perlulah apa? Tema. Tema. Dapat tema agar lepas tu huraian pada pelengkap. Okey, Tema tengok. tu jangan lupa mesti ambil pada Soalan. Jadi Arahan tema tidak boleh berada di kesan. Dia kena ada dalam cadangan. Kalau dalam kesan dapat satu satu markah. Itulah orang-orang hotel kita cakap, Makcik Jemah dan Makcik Limah. Yeah. Kemudian kita beralih pada soalan 2B, C dan D. Komsas, soalan komsas. Soalan komsas, antologi. Kita ada 3P, iaitu prosa moden, prosa klasik dan juga puisi. Macam mana? Okey, kat sini yang pertama perlu jawab menggunakan ayat lengkap lah. Wajib ayat lengkap, jangan buat poin-poin. Je setiap bahagian mesti kena tolak markah. Betul. Okay. Jadi kita senang bahagian ni tengok markah. Jadi peruntukan untuk menjawab. Okey. Dan yang kita tahu pendekanan. 4 markah 3 isi. Yeah. 3 markah 2 2 isi. Tapi kalau budak bagi lebih? Lagi bagus. Lagi bagus. Itu yang saya suka. Mantap. Setara. Guru-guru yang orang kata berlapang dada. Tak ada kata nak marah guru. Pelajar jawab lebih. Okey. Dan kita ada 3 soalan Roman. 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Dan soalan ini merangkumi sama ada pemahaman maksud perenggan ke, maksud puisi ke. Yang kedua soalan konteks. Konteks ni jawapan dalam petikan. Ambil terus daripada petikan. Dan yang ketiga adalah soalan kebat. Kalau kebat biasa kalau Cikgu Linda saya kita orang guna basuh. Kalau Asma dengan Aina sama itu baca, analisis, subjek dan huraian. Macam Cikgu Ina cakap tadi, 3 isi untuk bahagian kehebat boleh dan 4 pun tak apa. Dan untuk soalan 3 markah yang 2 Roman tu boleh bagi 2 isi. Yang penting bila soalan konteks ambil je dalam petikan. Ambil saja dalam petikan. Kadang-kadang kan budak kita ni dia tak pandai nak terjemahkan yang prosa klasik. Komen sikit. Okey, untuk prosa klasik pangkal ayat je kita menggunakan ayat kita sendiri Lepas tu kita salin bulat-bulat. Yes. Dapat markah. Ya, dapat markah. Kita takut yang kita takut bila kita tukar maksudnya dah berbeza. Terus kosong markah rugi. Cuma calon-calon buanglah perkataan hatta, maka. Kemudian pembuka kata, penutup kata tu buat ayat baca-baca. Orang Kedah cakap apa? Campur pin. Campur pin. Jangan duk campur sangat, tak lagi ikut salah. Buat okey.
Lepas tu bina ayat. Okey, bina ayat soalan 3. Bina ayat ni kalau abah guna formula spoke, iaitu mesti ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Dan bina ayat ni kalau boleh buatlah ayat yang matang lah. Jangan buat ayat darjah 1. Kau bukan buat ayat situ. Nak membezakan je. Saya 3 perkataan. Jadi macam mana kalau ayat tu? Okey, saya nak tanya Cik Rasmah. Kalau ayat tu macam ni kan. Ibu apa kata nak masak. Ibu masak nasi. Dapat tak rangka penuh? Kami kosong tak guna mati tahap dia tu. Kematangan. Contohnya ibu masak nasi di dapur untuk makan tengah hari. Nampak ayat sempurna. Sempurnakan ayatmu. Jangan setakat 3 patah. Banding-banding minima pun 8 patah. Ayat matang. 7 hingga 12. 7 hingga 12. Macam pantun lah pula. 7 hingga 12. Suku kata. Macam pantun. Okey, lepas tu bina ayat ni kita ada 4 cara. Sama ada letak perkataan di depan, letak di tengah atau di belakang. Dan paling tak boleh, kita buatlah dialog. Yang penting hukum dia betul. Okey. Sekiranya perkataan yang ditanya tu kata dasar. Okey, kalau kita ada kata dasar, lebih baik kita menggunakan dialog tadi. Lagi sama. Kata, penutup kata. Cikgu Ina selalu kata 66-99. Oh, cantik. 66-99. Sebab apa? Bila kita gunakan dialog je, kita tak payah tambah apa-apa imbuhan. Selamat. Satu lagi kita pasifkan sajalah. Kita pasifkan. Tapi bila pasif ni kerana kita risau bila penggunaan kata ganti nama diri. Satu dua. Yang tu budak-budak masalah. Senang saja Cikgu Din. Kalau kata nak bina pasif, kita guna saya saja senang. Guna yang habis cerita. Saya makan. Saya tulis, saya lukis, senang saja. Tengok orang lama bagi tips tu. Bukan senang ni. Okey. Kemudian kita pergi pada soalan kita yang 3B ni agak-agak saya punya andaian lah. Kalau lepas dah keluar sambung ayat. Tahun ni saya rasa saya lebih fokus pada pola ayat. Sebab bila dah keluar sambung, mesti dia empat ni dia pisah. Jadi tahun ni kalau abah fokuskan pola ayat ataupun ayat song-song. Sebab ayat aktiviti dah keluar itu. So bagi saya lah, ayat nanti untuk PM tepi lah. PM tu macam ni kita nak ajar dia. Cuma yang senangnya kalau ayat song-song tu kita guna formula 1, 2, 3. Yang penting nombor 1 tu subjek tidak berada di depan. 2 ataupun 3. Pelajar juga boleh kumpulkan. Cikgu Linda baru sampai ni. Kita orang tengah bincang yang penting. Ni belakang lain ni kita nak masuk YouTube nanti. Okey, sekarang ni Cikgu Linda ada. Kita boleh sambung lagi. Okey, kita sekarang bergerak kepada soalan 3C. Okey, 3C kita iaitu kesalahan ejaan. Ada tak Cikgu Linda nak share apa-apa Cikgu Linda tentang bagaimana kesalahan ejaan? Kita spontan je ni. 3 apa? 3C. Baik kesalahan. 3C dia tanya apa? Kesalahan ejaan dan juga imbuhan. Jadi salah satu tipnya ialah Jap sebelum kau cakap sembah sipu. Okey, silakan Linda, silakan. tipsnya ialah baca betul-betul. Kalau mula-mula jumpa kesalahan ejaan, dah jumpa kesalahan ejaan, pastinya selepas itu kesalahan imbuhan. Ataupun sebaliknya, bila saya baca-baca, jumpa kesalahan imbuhan. Bermaksud apabila dah jumpa kesalahan imbuhan, pastinya selepas itu kesalahan ejaan. Ingat, 2 sahaja ditulis, tak boleh lebih. Kalau lebih apa jadi Cikgu Zulina? Ada makan? Tak ada. Kita cuma pilih yang 1, 2 yang atas saja. 1 dan 2 yang di atas. Jangan cuba-cuba nasib. Dan formula ada. Formula Abang Mak cakap tu, hutan capat. Dia tu ada dalam video kita orang, so boleh tengok lah. Jadi yang pastinya yang imbuhan ni kita ada 4 imbuhan. Dan Linda, kalau tak silap saya, yang biasa ditanya awalan, akhiran, apitan. Jarang yang ditanya iaitu sisipan. Jangan budak tanya pula sisipan apa pun ni. Jadi tak payah. Biasanya dalam PSSPN dia tanya 3 tu saja. Okey, kita ada lagi lebih kurang 2 minit. 3D. Istilah dengan kata bahasa. Yang ni macam mana kita nak share? Kita tanya pada yang Okey, cepat. Istilah aku juga. Untuk istilah ni sebenarnya ada penggunaan diksi, penggunaan kata yang sesuai dengan situasi. Contoh kita kata kawasan pertempatan dengan kawasan perumahan. Saya tengok pada ayat ataupun abang ambil contoh mudah lah. Juru pandu kapal terbang itu berjaya mengawal kapal terbang dalam keadaan cemas. Jadi juru pandu itu salah. Sepatutnya juru terbang. Itu adalah contoh istilah. Satu baru ataupun macam Sultan Ali mati petang semalam. Masih tanda tu. Sultan mati, kita gunakan apa? Sultan Ali mangkal. Itu dari segi kesalahan istilah. Boleh cakap mati-mati pula tak best. Yang dia betulah. Okey. Nampak kalau tak mau mati kita makan lah. Santang. Okey, kalau tata bahasa
Ini senang. Tata bahasa ni banyak pelajar yang cuai sebab kadang-kadang contoh tadi saya hukum ayat pensi lah. Dimakan oleh saya ataupun hukum jamak. Jamak jangan tak sebut jamak. Kata sendi. Contohnya ramai para pelajar. Itu salah. Korang pun dah buat. Cikgu korang ni dah berbuih dah semua. Mak jemah, mak timah, mak lemah dah berbuih dah mulut cakap. Dan kata adjektif tu. Kata adjektif. Sekali, panjang sekali. Okey, yang ibu yang tertel semua tu. Okey, dan akhirnya kita akan menjenguk Norwest dan Molek ni. Alai-alai punya zone. Kita mulakan dengan orang atas lah, senior kita. Kalau zone utara, macam mana tu? Ambil dua, sebut novel dengan tema bagi penonton boleh ingat. Okey, novel untuk zon utara, tingkatan 4, jendela menghadap jalan. Okey, dia menceritakan tentang ketabahan lah. Ketabahan Lily ni. Okey, menghadapi dugaan jugalah semasa dia bercuti di kampung datuknya, di kampung Sentosa tu. Okey, banyaklah penyelesaian yang dia bersama rakannya Daniel dan kita selesaikan. Untung kau orang ni, so ada 4 zon yang berbeza nak bercakap hari ni. Okey, yang kedua, novel yang tadi kita tahu apa? Tempat menghadap jalan. Kau ni tak ada menghadap benda lain, benda jalan. Okey, yang kelima. Menyebabkan Lily tertanya-tanya, kenapa rumah di kampung datuk tu dia menghadap jalan. Jendela yang menghadap jalan. Okey, cerita 5. Cerita 5, songket berbenam Mas. Amboi, songket ke? Songket ke? Bukan hari ni. Okey, apa tema dia? Okey, tema juga tentang ketabahan lah. Ketabahan Dahlia menghadapi dugaan hidup. Okey, dia hidup dalam keadaan miskin. Okey, ayahnya hanya penoreh getah. Okey, kemudian ibunya sakit lah, kemurungan. Ini mood sedih ni sebab miskin, mood sedih. Kemurungan. Ditambah pula ayah dia kena patuk ular. Okey, menyebabkan dia terpaksa ponting sekolah untuk jaga adik dia. Dahlia. Kerana nenek dia dengan Atun pun tak suka pada dia. Selalu buat fitnah pada dia. Kesian dia. Okey, itulah dua dapat tema daripada utara. Dari utara kita nak daripada utara kita turun sikit. Orang KL kita. Dua novel. Okey, kita tempat. Okey, kita tempat ialah Lieutenant Adnan Wirabangsa. Cantik. Okey. Inilah barisan kita. Okey. Bila kita pasal inilah barisan kita, bermaksud temanya ialah perjuangan untuk mempertahankan negara. Semangat juang yang tinggi. Siapa yang semangat juang yang tinggi? Iaitu Lieutenant Adnan. Walaupun kita ambil peristiwa yang paling senang, yang klimaks iaitu Adnan walaupun menentang tentera Jepun, walaupun tenteranya sikit, askarnya sikit, tentera Jepun banyak, tetapi tetap melawan tentera Jepun walaupun tentera Jepun suruh dia menyerah kalah. Maksud punya semangat juang yang tinggi. Itu untuk tingkatan 4. Waktu utamanya Lieutenant Adnan. Okey, tingkatan 5. Tingkatan 5 tirani. Semua akan tanya apakah itu tirani? Tirai apa tu tirani? Tirai kan. Tirani ni dia punya tema ialah kecantikan tidak menjamin kebahagiaan. Flawless kan ni? Flawless ni tidak menjamin kebahagiaan ya. Jadi apa yang digambarkan sini Wahidah melakukan pembedahan plastik. Jadi dia cantik. Banyak kos. Banyak kos. Dia kaya, tak ada masalah. Okey. Jadi bila dia cantik, dia berkahwin. Kemudian bila dia berkahwin, suami dia cemburu. Cemburu. Lepas tu cantik kan? Lepas tu bila melahirkan anak dia tak cantik. Bayangkan anak dia tak cantik. Suspense. Anak siapa ni? Anak siapa tu? Itu yang dipersoalkan oleh suami dia. Itu jadi konflik tu. Suami dia kata best lah. Dia handsome. Suami dia cantik ke? Anak dia tak cantik. Kau dia terbalik lah. Dia handsome, suami dia cantik. Okey, jadi timbul konflik dari situ. Akhirnya Wahidah diceraikan oleh suaminya. Dia kecantikan. Jadi tak ada mana lah flawless ni. Tak ada mana flawless. Dia cantik sebelum jadi. Tak adalah cantik sangat. Itulah dia untuk KL. Okey, kita balik pada selatan lah, orang bawah ni. Untuk selatan pula. Dan juga Sabah Sarawak lah buat. Ya, okey. Untuk tema tingkatan 4 iaitu di sebalik dinara, iaitu ketaksupan terhadap teknologi sehingga menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Simbolik tajuk kan? Di sebalik dinara. Sekarang kita kan dengan teknologi, jadi kita taksub terhadap teknologi sehingga menghilangkan nilai-nilai. Okey, iaitu Dr. Kal lah, kalau kita tengok dia terlalu taksub sanggup menjadikan anak dia bahan, iaitu Farisha, sebagai bahan uji kaji. Sejak kecil lagi dia dah dimasukkan implan, lepas tu tanpa dibius lagi. Dia tak nampak dia juga
Rupanya dia juga telah menyeksa isteri dia Rusminah. Kerana tidak mau menukar agama sehingga cacat Rusminah tu. Habisnya cerita ni. Kejam lah. Kita ada patriotik, ada kejam, kita ada sedih. Dah cacat, dia jadikan sebagai seorang cyborg. Cyborg tu tak sempurna pula tu. Cyborg tu robot. Robot manusia. Robot Dia tak boleh berkelip. Bayangkan kesian Okey, itulah dia. Jadi nampaklah tu kan kerana taksub sehingga menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin nak tanya apa dia taksub? Taksub ni macam obses lah. Taksub dia TAASUB. Pinjaman bahasa Arab. Biasa pelajar salah sebut tu. Salah eja. Korang dengar tak suara siapa tu? Itu orang kuat kriket tu. Lepas ni kita tengok dia. Okey, yang kata 5. Kata 5 iaitu tema kekeluargaan. Bagi di sekolah. Silir daksina. Silir tu angin. Angin dari selatan. Silir daksina. Jadi angin dari selatan anak murid sekalian. Okey, baiklah. Tu tema dia tentang kekeluargaan. Okey, keluarga. Kita tengok tentang konflik keluarga yang dialami oleh Rafika dan juga Abdullah bin Kayan. Perceraian mereka telah menyebabkan watak utama mana satu? Rafika lah. Okey, watak utama bukan Haikal. Anak dia Haikal. Jadi perceraian ibu bapa menyebabkan kehidupan anak itulah dapat terpisah. Konflik ibu bapa dia. Okey, jadi kat situ kita nampak betapa kuatnya hubungan kekeluargaan apabila Rafikah tu dia ego sanggup akhirnya menurunkan keegoan dia, pergi ke kampung Sri Purnama untuk melihat Haikal menari tarian Zapin. Akhirnya dia menerima kehendak Haikal untuk meneruskan dalam bidang sastra. Sebenarnya dia suka Haikal tu dalam bidang perniagaan. Jadi nampak tak keegoan dia? Tengok demi ikatan kekeluargaan yang kuat juga. Macam mana Haikal sanggup pergi ke kampung Sri Purnama untuk menjejaki kisah hidup ayahnya. Walaupun dilarang, diungkut oleh ibunya untuk tak beri duit belanja dan sebagainya, tapi demi tekad sayang pada ayahnya tu, dia pergi juga apabila ini ditambah lagi apabila dia baca manuskrip. Jadi dia lebih kuat nak mengetahui kisah hidup ayah dia, jejak kisah hidup ayah dia. Jejak kasih. Bukan jejak ayah dia, ayah dia mati. Jangan salah faham. Sudah meninggal dunia. Sebab Calu suka buat, dia pergi batu tu nak tengok ayah dia, dia. nak cari ayah dia. Ayah dia dah tak ada. Menjejaki kisah hidup ayahnya. Okey, nanti korang nak tahu, korang akan tengoklah video ke apa semua ada ni. Dan yang akhir sekali daripada zon Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Melaka. Tempat Pantai Kasih. Pantai Kasih ni bukan Pantai Terpinang Kasih, nama pusat rawatan Pantai Kasih. Yang watak utamanya ada Dr. Raiha. Ini konflik ketabahan, temanya ketabahan. Pusat rawatan Pantai Kasih. Okey, jadi ketabahan wanita, seorang wanita menghadapi dugaan hidup. Sebab banyak sangat dugaan dia. Dugaan dengan kerjaya, dugaan dengan suami, jadi dengan benda kerja. Jadi ini menyebabkan dia menghadapi tekanan. Tapi bagaimana dia tabah menghadapi dugaan. Jadi watak utama Dr. Raiha. Ada isu iaitu anak dia Rohayu yang cacat, Down syndrome, suami dia yang kejam. Jadi kalau tengok dia punya cerita ni, memang banyaklah pengajaran yang kita dapat. Okey, dan yang tingkatan 5 iaitu Bima Sakti menari. Apa tu Bima Sakti? Itulah kita kalau sebut Bima Sakti ni apa? Rupanya dia sesuatu benda yang kata alam semula jadi. Nama satu benda kehidupan. Bintang nama Buruj yang dia, sebab dia kisah macam mana mulanya permulaan pelajar Jepun nak tengok Buruj tapi tak berjaya. Jadi watak utama Nurul Hafsah. Dan Muhammad Taufik sampingannya dan yang lain untuk memulihkan kembali alam semula jadi di Sungai Kuantan. Sungai Kuantan ni Kuala Selangor. Klik. Jadi korang yang lupa tu, ambil sikit tu, benda tu kan ada tu modul tu. Ni belakang ni. Ambillah cepat, orang tengok ni sambil-sambil tu. Ni. Ni dia. Kita memang live betul. Jadi okey. Jadi semua novel ini yang kami dah hasilkan 3 dengan idea inovasi cikgu tu Linda tu. Jadi kita dah buat inovasi molekul. Jadi semua ni untuk soalan nombor 4 amat membantu anda. Kalau kita ingat peristiwa, kita boleh create berbagai jawapan untuk soalan-soalan hebat. Dia tanyalah soalan macam mana pun kita boleh. Jadi apa-apa tengok video Cikgu Linda promote tu. Jangan lupa ada nombor semua tu. Okey, jadi beginilah. Di akhir bicaranya, kami berempat dari zon yang berbeza telah berkongsi pelbagai tips untuk kertas 1 dan juga kertas 2. Dan jangan lupa ikuti kami di mana-mana sahaja laman sesawan yang anda ada. Kalau dengan Abadin, iaitu YouTube Syahadin.
Kalau Cikgu Ina dia ada tapi dia senyap-senyap je. Cikgu Linda apa? YouTube dia? YouTube Haslinda Nur dan Cikgu Asma. Sebab dia sekolah agama, Cikgu tangan. Ulah profile. Kita bagi kat Cikgu Din dengan Cikgu Linda saja. Okay, apa-apa pun kita semua berkolaboratif, kita kongsi idea untuk kebaikan anda di luar sana. Kebaikan anda. Okay, jangan lupa semoga kami doakan semoga anak-anak seluruh negara dan Malaysia berjaya cemerlang dalam SPM. Terima kasih Abadin, ucapkan terima kasih pada Kak Ina, pada Linda, pada Asma yang tidak jemu-jemu kongsi idea dengan seikhlas hati demi kecemerlangan anda di luar sana. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.